Untuk bersama-sama dalam kelas Sirah tahun 4 Muslim pada pagi ini. Alhamdulillah, Ustaz ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada kelas pada pagi ini. Pagi ini ada berapa orang? 16 orang. Ada lagi separuh lagi tak masuk kelas lagi hari ini ni. Di mana semua? Balik kampung kot. Hari ni ramai balik kampung je. Ada yang dekat kampung ke hari ni? Balik dah. Siapa yang dah balik dah? Nah. Syafiqah balik mana? Balik KL. Oh, Pahang. Oh, ni dekat Pahang lah ni. Oh, semua dekat kampung ni. Esok cuti kan? Cuti. Mana tak dekat kampung, mana balik dah. Oh, balik dah. Mungkin ramai ada di kampung kot hari ni. Tak ada kelas. Tak ada dalam kelas hari ni. Ada 16 orang je pada pagi ni. Tak apa. Sebab esok pun cuti kan. Mungkin hari ni ada yang ibu bapa bercuti balik kampung. Apa dia? Kat kampung mana dekat je. Oh, kampung kat mana? Kat Pulau Pinang. Sebelah rumah kampung. Okey. Tak apalah. Esok cuti apa sebenarnya? Siapa tahu? Maulidur Rasul. Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari happy birthday Rasulullah esok kan? Pada tanggal berapa hari bulan? 12 Rabiul Awal. Tahun apa? Tahun gajah. Tahun gajah tahun bila tahun gajah? Oktober. Dia banyak tahun lah. Tahun gajah tu Syafiqah pegang harimau tu. Ada tahun harimau, tahun kucing tahun kucing. Ada tahun gajah. Sebab apa nama tahun gajah? Siapa tahu sebab apa nama tahun gajah? Apa dia? Tahun gajah sebab waktu tu tentera Abraha dia nak serang Kaabah. Dia naik apa? Dia naik gajah. Ada tentera bergajah. Maka orang Arab masa tahun tu nak bagi ingat peristiwa tu sebab depa nampak depa ingat sangat peristiwa tu kan. Tahun gajah. Dia sebut tahun gajah tu tahun tentera Abraha menyerang Kaabah. Nanti boleh cari search cerita tentang tentera bergajah Abraha yang mana berlakunya pada tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita setiap minggu kita cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan, sebab kita belajar mata pelajaran sirah. Jadi maknanya kalau setengah orang tu hanya cerita tentang Nabi Muhammad ni waktu Maulidur Rasul aja. Tapi kita tiap-tiap minggu kita cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada hari ini kita tengok buku pendidikan Islam. Buku ni muka surat 146. Bawa buku tak? Syafiqah bawa buku tak balik kampung? Bawa. Semua ada buku ni. Yang balik kampung pun bawa buku juga bagus, masya-Allah. Kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 146. Cuba tengok gambar tu. Semua nampak tak gambar tu? Gambar apa? Gambar apa tu?
Aulia baru masuk. Okey. Sistem siapa? Muka surat 146. Nampak muka surat 146. Semua ada buku kah? Ada yang tak ada buku? Ustaz cari. Kau ada dalam internet ada ni. Anyflix. Waalaikumsalam Aulia. Internet slow sikit pagi ni. Okey, semua buka tak muka surat 146? Buku ni, buku warna-warni. Oh, yang keluar ada. Ada. Buku pendidikan Islam. Muka surat 146. Ui, Syafiqah tunjuk binatang apa tu? Muka surat 146. Tajuk Kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unit 2. Kita tak tunggu Maulidur Rasul, kita cerita tentang Nabi Muhammad kan. Tiap-tiap minggu kita cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak gambar apa tu? Ada berapa orang yang ada dalam gambar tu? 3. Ada 3. Teliti dan fahami. Siapa boleh baca nombor 1 tu? Nombor 1. Ana. Baca. Ana baca Ana. Siapa Ana? Ana baca. Nombor 1. Siapa yang baca? Siapa yang baca? Safwan Syazwan. Safwan. Dua murid telah menjuarai pertandingan matematik peringkat antarabangsa. Tu siapa cakap tu? Safwan. TV cakap dalam gambar tu kan. TV yang cakap. TV cakap. Dia kata ada 2 murid telah menjuarai pertandingan matematik peringkat antarabangsa. Lepas tu nombor 2. Waalaikumsalam. Baca, Ana baca. Kebijaksanaan mereka telah mengharumkan nama negara. Mereka ialah kebanggaan kita. Adakah mereka itu Fatonah, Ustazah. Ustazah istizah pula dah. Okey, kejap Ustaz cuba share screen kalau boleh. Tab. Siapa yang tak bawa buku teks tu, Ustaz share screen kalau nampak. Okey. Kod sifat khairah. Ini. Nampak tak? Tapi kena besarkan lah. Tapi dia terbalik tu. Dia terbalik dalam buku, dalam dalam skrin tu dia terbalik pula dah. Yang sebelah kiri belah kanan, kanan kiri pula. Yang ni gambar TV tu kan. TV tu dia kata ada 2 murid telah menjuarai pertandingan matematik peringkat antarabangsa. Lepas tu siapa? Syabir Wahana tadi kan. Syabir Wahana habaq kata kebijaksanaan mereka telah mengharumkan nama negara mereka. Dengan nama negara. Mereka ialah kebanggaan kita. Adakah mereka itu Fatonah, Ustazah? Dia tanya kan.
Syabir Wahnan tanya ustazah. Siapa nak jadi murid tu? Siapa nak jadi murid? Nombor 3 pula, baca nombor 3 ni. Oi, bagi perempuan lah ni, murid perempuan ni. Siapa murid perempuan baca? Yang yang sebelah yang sebelah ni. Cepat, murid perempuan mana? Ada Putri. Baca nombor 3. Nombor 4. Ni nak jadi ustazah. Siapa nak jadi murid ni? Siapa nak jadi murid? Okey, boleh jadi murid perempuan. Fatih baca Fatih. Ustazah, apakah yang dimasukkan dengan fatonah? Dia tanya ustazah. Okey, ustazah jawab. Fatonah bermaksud bijaksana, Ha. berakal tinggi dan pandai. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. biasa menggunakan kebijaksanaan baginda dalam kehidupan dan dakwah. Okey, bagus nak Ani Nasuha. Bagus. Okey, sama-sama. Bagus Fatih dengan Syabir Wahnan yang berlakon jadi siapa berlakon jadi TV tadi? Safwan eh. Safwan ke Zazwa tadi berlakon jadi TV tadi? Safwan. Safwan jadi TV. Syabir Wahnan jadi Syabil. Fatih jadi Putri ni. Ani Nasuha jadi ustazah. Dia cerita dia. Depa tengok TV, lepas tu dalam TV tu ada buat pengumuman juara matematik antarabangsa. Lepas tu dia tanya, Syabir Wahnan pun tanya dekat ustazah, adakah mereka itu fatonah, ustazah? Lepas tu Fatih yang berlakon jadi Putri tu pun tanya pula, ustazah, apakah yang dimasukkan dengan fatonah? Fatonah, eja dia fatonah. Bubuh baris. Kalau tak lagi salah baca pula kalau tersilap bubuh baris. Fatonah bermaksud bijaksana, berakal, budi dan pandai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa menggunakan kebijaksanaan baginda dalam kehidupan dan dakwah. Ini sifat Nabi. Ada berapa sifat Nabi? 4. Apa dia? Siapa ingat? Fatonah. Lagi? Siddiq. Kan ada lagu kan? Siddiq, amanah. Lagi? Jujur. Bukan. Jujur pun ya juga, tapi dia ada 4 sifat. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Pandai Syabir Wahnan. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ada 4 sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat umum lah. Banyak lagi sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sifat-sifat yang baik, sifat-sifat mahmudah, semuanya adalah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sifat para rasul. Jadi bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang sangat bijak. Bijak menggunakan akal dia untuk berdakwah dan dalam kehidupan baginda. Sebab itulah ini satu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok muka surat 148 pula. 148. Nampak 148 dah. Tak tahulah depa susun buku ni terbalik. Ustaz pun cari juga tadi. Peliklah pula terbalik. Tak apalah, kita tengok satu-satu. Kita tengok yang sebelah ni dulu, muka surat 148. Siapa yang tak baca lagi? Okey, Irfan baca Irfan. Keunggulan sifat fatonah Nabi Muhammad.
Apa dia? Sallallahu alaihi wasallam. Okey, baca nombor 1. Peristiwa peletakan batu Hajarul Aswad. Hajarul Aswad. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi SAW wasallam. mencadangkan agar setiap pembesar kiblat Pembesar kabilah. memegang setiap biji kain untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempat aslinya. Tempat asalnya. Tindakan Tersebut dapat meleraikan perselingkahan dalam kalangan kabilah. kabilah Arab. Kabilah Arab. Siapa pernah dengar cerita ni? Kan cerita ni kan, pada satu hari ketika masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam remaja, berlaku satu banjir besar dekat Mekah. Siapa boleh cerita? Siapa tahu cerita dia? Fatih. Fatih cerita. Lepas tu? Tu Kaabah rosak. Kaabah rosak. Lepas tu? Lepas tu dia perbaiki, dia berjumpa batu Hajarul Aswad. Lepas tu? Tu dia pun semua nak berebut nak letak. Berebut nak letak. Lepas tu mereka gaduh. Bergaduh. Dia bergaduh? Lepas tu ada seorang perempuan. Jangan lupa nama perempuan. Lepas tu? Lepas tu dia esok siapa cepat sini kan. Dia letak batu Hajarul Aswad tu ke tempat dia. Esok-esoknya dia main-main. Nabi Muhammad sampai dulu. Nabi Muhammad sampai kat ni Masjidil Haram. Lepas tu? Lepas tu depa dah sampai tu depa semua nak bubuh, depa berebut juga nak bubuh. Lepas tu tapi ambil serban tu letak, ambil batu Hajarul Aswad tu kat atas tu. Semua boleh pegang. Masya-Allah. Lalu mereka pun tidak bergaduh, tidak bertelingkah antara satu sama lain. Bagaimana menunjukkan bijaksananya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerdik kan Nabi Muhammad kan? Mereka berebut nak bubuh batu tu sebab semua masing-masing kata akulah yang layak, akulah yang berhak letak batu Hajar Aswad di tempatnya. Bila mereka bergaduh, Nabi Muhammad SAW pun kata, macam ni. Semua orang dapat letak batu tu. Semua ada peluang untuk mendapat kemuliaan untuk meletakkan batu Hajar Aswad di tempatnya. Maka Nabi SAW buka kain serban dia. Masing-masing semua pegang bucu kain tu kan. Kain serban Nabi Muhammad. Lalu mereka pun sama-sama meletakkan batu tersebut di atas tempat yang asalnya. Tahukah batu Hajar Aswad kan? Itu tak ada tunjuk kot gambar. Asal yang bulat tu kan. Yang dekat Kaabah. Biru sekarang hitam. Dah hitam dah sekarang ni. Okey, seterusnya. Nombor 2. Siapa yang tak baca lagi? Nawaifah ada Nawaifah. Nawaifah baca. Tapi ustaz lama lah tak dengar suara Nur Jasmina ni. Nur Jasmina ada tak? Ada. Nur Jasmina baca dah. Nombor 2. Strategi. Buku teks ada kak? Kalau tak buku teks pun baca yang dekat skrin ni pun boleh juga. Kalau nampak kot. Tak bagi besar dah ni. Dia besar lagi. Jeng. Besar. Strategi. Baca Jasmina. Strategi berhijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak Jasmina?
Ke Jasmina malu. Jasmina malu pula. Okeylah, siapa yang lain boleh tolong baca? Semua ada ke ni? Kau tak cakap seorang ni, masya-Allah. Hello. Ada orang tak ni? Alamak. Lain sangkut ke? Aduh. Hello, ada lagi ya? Alamak, start terleft pula. Okey, tadi siapa yang dah baca tadi? Siapa yang baca tadi ya? Dah baca yang nombor 2 ni? Macam yang baca nombor 2 tu. Allah, Ustaz senyap cakap seorang-seorang pula dah. Okey. Baca yang nombor 2 tu. Strategi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, bagus. Terima kasih. Siapa baca? Safwan Safwan Okey, terima kasih Safwan. Okey. Nombor 2 ni menunjukkan kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berhijrah. Dalam berhijrah, strategi hijrah Nabi SAW. Kau tengok peta ni. Yang ni jalan umum, yang biru ni jalan umum. Yang kuning ni jalan hijrah. Nabi SAW untuk mengelakkan daripada pertembungan dengan musyrikin Quraisy, daripada Mekah kan, Nabi SAW kan bila mengumumkan nak berhijrah tu, dia mendapat tentangan yang sangat dahsyat daripada musyrikin Quraisy. Jadi musyrikin Quraisy pun berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, menangkap dan menawarkan hadiah yang sangat besar, ganjaran yang besar kepada siapa yang dapat tangkap Nabi Muhammad. Lalu Nabi SAW pun mengatur strategi dengan bantuan seorang orang bukan Islam, nama dia Abdullah bin Uraiqid. Walaupun dia nama Abdullah tapi dia bukan Islam, Abdullah bin Uraiqid. Jadi dia tahulah jalan-jalan mana yang bukan jalan utama. Jadi dia minta tolong dengan Abdullah bin Uraiqid ni untuk menunjukkan jalan dia. Ni jalan yang biru ni jalan biasalah. Orang kata jalan highway kan. Daripada Mekah nak pergi ke Madinah, ni jalan highway. Jalan biasa. Kalau lalu kat jalan ni, orang Mekah dia tahan lah, dia tahulah Nabi Muhammad lalu kat sini.
Maka Nabi SAW pun menggunakan jalan yang bukan laluan yang biasa yang warna kuning ni kan. Lalu ke tepi pantai. Sampailah ke Madinah. Walaupun jalan tu jauh dan tak Okey. Jadi ini dah menunjukkan kebijaksanaan Nabi SAW mengatur strategi dalam hijrah. Ini contoh adalah hijrah lah. Kan ada hijrah. Okey. Yang nombor 3 pula. Siapa boleh tahu membaca nombor 3 ni? Siapa? Ani Nasuha. Okey. Syabir baca nombor 4 ni. Okey, Ani Nasuha baca dulu. Nombor 3. Sallallahu alaihi wasallam. Ini antara lagi kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila sampai ke Madinah, Nabi SAW mempersaudarakan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni merupakan kaum yang antara kaum yang besar lah yang ada dekat Madinah. Ataupun nama-lamanya Yathrib dulu kan. Dan mereka sering bergaduh sebelum ni dan berperang. Tetapi Islam telah mempersaudarakan mereka. Tak apa, Nurul Adha masuk lambat. Islam telah mempersaudarakan mereka. Nabi SAW telah mempersaudarakan mereka. Mempersaudarakan ni maksudnya isytiharkan mereka adalah walaupun berlainan kaum, mereka adalah bersaudara. Mereka adalah adik-beradik. Macam kita dengan adik-beradik kita. Kan? Kita kan rapat dengan adik-beradik kita kan. Tapi agama Islam tu membuatkan hubungan sesama manusia lebih rapat lagi. Lebih erat lagi hubungan sesama manusia, sesama orang Islam. Jadi ini merupakan satu kekuatan menunjukkan kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi musyrik Quraisy rasa takut dan gerun dengan persaudaraan yang dibina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, nombor 4, Syabir Wahana baca nombor 4. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, bagus. Yang ni pun dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala juga. Nabi SAW bila berhijrah, dia buat piagam. Piagam ni maksudnya buat satu undang-undang perjanjian antara Nabi SAW sebagai ketua negara ketika tu. Nabi jadi pemimpin dekat Madinah kan. Jadi Nabi SAW bila jadi pemimpin dekat Madinah, Nabi SAW mengikat dengan undang-undang negara yang melibatkan antara orang Islam, antara yang bukan Islam. Jadi ini menunjukkan betapa hebatnya, bijaknya Nabi SAW menguruskan negara. Bila diwujudkan undang-undang tu, perlembagaan tu, maka rakyat Madinah terikat dengan piagam tersebut. Okey, nombor 5, last sekali. Siapa boleh baca? Yang tak baca lagi. Nombor 5 pula. Usahawan yang unggul. Usahawan ni.
Siapa nak jadi usahawan? Usahawan yang unggul. Siapa tak baca lagi? Lokman. Lokman ada Lokman. Lama tak dengar suara Lokman. Siapa nak baca? Syazwan. Okey, Syazwan baca. Syazwan tak baca lagi. Okey, Syazwan baca. Kalau boleh semua orang baca. Semua orang terlibat. Okey, Syazwan baca. Nombor 5. Sallallahu. Usahawan. Diamanahkan Sayyidatina. Pandai. Nabi SAW ni juga seorang peniaga yang bijak. Hebat Nabi SAW kita ni. Bukan sahaja pandai berdakwah, bukan sahaja pandai berjihad, tetapi Nabi SAW juga seorang yang pandai berniaga. Pandai berbisnes. Sehingga kan Sayyidatina Khadijah, masa tu mereka tak kahwin lagi. Nabi Muhammad dengan Sayyidatina Khadijah tak kahwin lagi. Dan Nabi SAW dilihat oleh Sayyidatina Khadijah seorang yang sangat jujur, seorang yang amanah dan seorang yang bijak dalam menguruskan perniagaan. Maka Sayyidatina Khadijah pun bagi offer, tawaran kepada Nabi SAW, bagi barang, bagi perniagaan untuk diuruskan. Jadi bermula titik tolak itulah Sayyidatina Khadijah, dia jatuh hati kepada Nabi Muhammad SAW dengan kebijaksanaan Nabi SAW yang pandai berniaga, yang sangat amanah, yang sangat telus dalam perniagaan, tak tipu, tak bohong. Jadi itulah antara contoh, 5 contoh. 5 contoh kan? 5 contoh kebijaksanaan ataupun fatanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sayangi, yang kita cintai. Ada apa-apa soalan, siapa nak tanya? Bagus ni cerita ni. Kan? Sesuailah kita dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ni. Kita cerita tentang kehebatan, kebijaksanaan Nabi SAW. Ada apa-apa soalan? Siapa nak tanya apa-apa? Nak tanya tentang fatanah? Tak ada. Faham? Senang je kan tajuk hari ni kan, tentang kebijaksanaan Nabi SAW. Sebenarnya banyak lagi kebijaksanaan Nabi Muhammad ni. Bacalah sirah Nabi Muhammad. Memang kita duk belajar tentang sirah pun kan. Bagaimana kalau tak bijak, macam mana nak diamanahkan oleh Allah SWT sebagai seorang Nabi untuk berdakwah, menyeru manusia untuk beriman kepada Allah SWT, menyeru manusia supaya mentauhidkan Allah SWT. Ada apa-apa soalan tak? Ada soalan? Okey, sebelum kita tutup kelas kita, Ustaz nak catat kehadiran dululah. Siapa yang tak tulis nama lagi dalam ruang chat tu? Syifa Khaira, Nur Syifa Khaira dah hadir. Nurul Adha pun nampak hadir tadi. Siapa yang tak tulis nama lagi? Aulia. Aulia tak dengar suara lama lah Aulia ni.
Aulia. Mana Aulia ah? Aulia. Tak nampak nama Aulia ni. Siap, mana nama Aulia? Aulia ada ah. Aulia Nur Aima. Aulia Nur Aima. Okey. Aish ada Aish. Aish ada. Ada. Afif Farhan ada. Afif Farhan macam ada tadi. Afif Farhan ada kan? Mak Hazim ada. Mak Hazim. Hazim ada Hazim. Hazim tak ada. Khairul Abdullah Fahim ada. Siapa? Hazim ada. Hazim ada. Apa mak tak ada tadi? Nur Arisa. Okey, Nur Arisa ada. Ustaz dah catat dah. Muhammad Mujahid. Mukarrabin ada. Mukarrabin tak ada. Nawaifah ada. Nur Ain Damia ada. Nur Ain Damia ada. Ain Damia ada. Tak bunyi suara pun Nur Ain Damia. Auni Sakinah ada. Auni Sakinah tak ada dengar suara ini. Biasa dia suara deras Auni Sakinah tak ada. Auni Sakinah balik kampung kot. Oh, tadi kelas tak ada. Balik kampung kot. Siti Khadijah ada. Khadijah tak ada. Ummu Tasnim. Wan Isa tak ada. Okey, baik, insya-Allah. Jumpa lagi minggu hadapan. Selamat bercuti esok. Ada yang balik kampung, ada kat kampung dah sekarang ni, insya-Allah. Semoga sempena Maulid Rasulullah SAW hari ni, esok ni kita akan bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tutup kelas kita pada hari ini dengan membaca tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Insana fi khud illa alladhina amanu wa amilus solihat. Wa bil haqqi Okey, Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye semua. Waalaikumsalam sama-sama. Bye bye. Sama-sama.